macam mana guna ataupun buat live yang macam Awesome Actually buat. Jadi saya nak share lah. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya di saluran memanah kegemaran anda, Awesome Actually. Yes. Hari ini nak share dengan anda semua tentang live stream apps ataupun software yang ada dalam online. Dan hari ini sebenarnya banyak pilihan yang ada ya. Dan anda boleh buat live stream terus guna platform Facebook ataupun YouTube dan macam-macam lagi ya. Tapi hari ini saya nak share dengan anda options yang ada ya, selain daripada macam mungkin anda pernah guna OBS, open source live stream yang memang free, boleh digunakan oleh siapa saja, dan itu juga adalah salah satu platform yang bagus digunakan ya. Tapi ada sedikitlah requirement yang diperlukan jika anda nak guna OBS, especially kalau kita yang tidak ada specification yang terbaik, spek, especially spek kita lah macam laptop ataupun PC, spek kita tak ada graphic card, memang out lah OBS tak boleh pakai. Jadi macam saya pun PC saya graphic card itu ada problem dan saya pun cari tapi ikhtiar untuk cari cara yang lain yang boleh guna tanpa menggunakan graphic card, dan akhirnya saya menjumpai StreamYard. So yang anda lihat sekarang ni, kalau tengok ada logo di sebelah atas ni, sebelah sini. Logo ni StreamYard. Recording ni sebenarnya saya gunakan StreamYard, dan dalam masa yang sama kita boleh buat live stream. Maksudnya nak record pun boleh dan nak buat live pun boleh ya. So kita boleh tengok nanti saya dia punya function atau features yang ada ya. Dan kalau ada logo macam ni, ini adalah free version, alright, free version. Jadi free version anda boleh gunakan sepenuhnya sebelum anda tersubscribe lah ataupun order servis ni. So StreamYard ni pandangan saya ianya sangat simple, mudah, dan macam tadilah memang tak perlukan spesifikasi yang sangat tinggi, high spec, tak ada graphic card pun tak apa, boleh pakai. Dan dia internet based lah, maksudnya dia just tak perlu nak install ataupun nak download apa-apa, tak payah. So kita just guna secara online je. So kita just type saja streamyard.com. Kalau anda lihat kat sini pun nanti saya tunjuk macam mana boleh kita buat kat sini. Saya type yes. Anda boleh type streamyard, amyard.com. So anda boleh type saja streamyard.com, dan boleh papar kat sini. Ini pun salah satu features yang saya akan explain sekejap lagi. So anda boleh pergi ke StreamYard, dan nak cara mudah anda just klik di bahagian description video ini, saya dah ada letak link, anda boleh klik terus pergi ke StreamYard ya. Jadi sebelum anda klik, anda tengok dulu video ni, saya share, saya buat sikit review supaya anda juga boleh gunakan platform ni ya untuk kongsi ataupun buat video pasal live, pasal memanah ataupun apa sahaja ya. Jadi saya hanya berkongsi live streamyard.com ni sebab ada yang tanya macam mana guna ataupun buat live yang macam Awesome Actually buat. Jadi saya nak share lah, anda pun boleh gunakan juga so StreamYard ni simple saja. Anda pergi dekat StreamYard dan anda akan nampak dashboardnya. Kita akan boleh guna banyak features. Saya nak tunjuk pada anda. Alright, satu, saya nak share screen ya. Kita boleh guna share screen. So saya nak tunjuk kat sini, and saya akan share lah semua ni. Senang. So dalam masa yang sama kita akan nampak kita punya screen. Kita boleh buat share screen kita ya. Jadi kalau anda dah login, anda akan masuk ke dalam screen. Anda boleh tengok anda punya features yang ada, dan kita boleh share screen kita. Kalau nak full, saya tunjukkan full lah, senang cerita. So bila anda buka, dia akan dapat macam ni lah. So memang simple saja. First kali, ini adalah bahagian ini adalah kita punya full display. So kita punya kira screen yang akan keluar dalam live lah kalau kita buat live. Kalau kita buat record pun dia akan keluar macam ni. Dan
Kalau lihat di bawah ini, okey, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia ada 7 function ataupun window yang ada di kecil ni kita boleh pilih. So buat masa ni demo recording ini adalah saya buat single, jadi kalau nak ada orang jadi kena ada 2-3 tetamu lah yang kita invite, kita boleh masukkan sekali dalam satu screen. Dia kalau yang free version dia boleh masuk 6 tapi kalau anda buat subscribe program ini dia boleh sampai ke 10 orang tak silap saya, tak apa, kita check nanti ya. So kalau kita tekan ni contohnya function yang pertama ini, kalau tekan single jadi dia ada single camera je lah. Okay, kamera saya kat depan ni saya guna webcam. Okay, tak nampak sangat. Okay, saya guna webcam jadi dia terus record muka saya. Okay, yang kedua ni adalah 2 orang. Tapi sebabkan kita tak ada guest, tak ada tetamu, jadi dia tak boleh keluar lah. Anda boleh tengok video dekat link atas ni, saya sediakan kat link ni. Anda boleh tengok contoh saya buat live stream guna StreamYard. So anda akan tengok kalau ada tetamu dia boleh keluar dekat sini. Saya boleh pilih full screen tapi dia kongsi 2 orang. Kalau 3 orang pun boleh, tak ada masalah. Yang ketiga ni pun sama, cuma dia window dia kecil. Yang ni siapa yang sama juga, kalau ada 3 orang tetamu, so dia akan pecahkan window ni kepada 3. Okay, yang keempat ni adalah kita share dengan screen. Okay, screen. Tapi kita punya presenter besar daripada screen. Kalau yang sebelah ni, screen akan lebih besar. Okay, yang presenter yang present screen ni dia akan kecil sikit. Yang ni full. Okay, so maknanya dia full screen, dia akan terus share dalam ni lah, orang kata apa, dalam stage dia ni, full stage lah. Okay, nak sebut stage boleh lah kot. Okay, so anda boleh cuba button-button ini dan memang boleh have fun with it. Okay, baik, ini anda boleh gunakan bila ada 2-3 orang. Okay, kalau nak test, ajaklah pasangan anda ke kawan anda, so anda boleh pilih. So boleh je tekan mana-mana yang anda suka. Okay, so kalau kita tengok yang kat bahagian bawah ni adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright, so button yang pertama sekali di sebelah sini adalah untuk mikrofon. So setting mikrofon kita. Yang ni adalah untuk kita stop camera. So kalau stop camera bermaksud kamera, contoh kalau macam saya pakai kamera. Okay, so kamera yang saya pakai ni adalah dekat atas ni. Okay, anda tak nampak tepatnya kamera ni sedang rakam muka saya. Kalau kita tekan stop, okay, kalau kita tekan stop ni, okay, kalau kita tekan stop, so maknanya muka saya tak akan dipaparkan. Okay, ini adalah untuk kita buat setting. Okay, yang ni boleh kita tekan. Alright, so kalau kita tekan kita boleh tukar lah. Okay, kamera saya gunakan Logitech. Okay, high definition kita boleh tukar pada 480 tapi kita guna high lah untuk lebih clear. Audio kita pun boleh setkan, pastikan kadang-kadang ada webcam yang tak ada mikrofon, so ada external mikrofon, so pilih setting tu. Okay, speaker pun boleh, kita boleh guna speaker ataupun kita nak guna headphone pun boleh, tak ada masalah. Dan yang best ni kita ada green screen. Okay, kalau green screen punya function boleh digunakan sebenarnya, cuma dia nak kena ada graphic card lah. Macam saya, graphic card saya ada problem, saya tak guna. Tapi still yang bestnya boleh guna untuk recording, untuk recording. Okay, so kalau yang ni saya tekan share screen, bila saya tekan screen, alright, share screen, saya boleh pilih ni. Okay, ini function yang paling penting. So screen kita ada 3 option. Satu entire screen, kalau saya pilih ni, saya pilih entire screen, jadi dia akan paparkan semua, okay, seluruh screen saya ni. Okay, and then saya tekan stop screen, and then saya tekan share screen pula, saya pilih application window. Alright, jadi andai kata saya nak paparkan folder ataupun video ataupun gambar, jadi saya akan pilih application window. Yang ni entire screen, maksudnya keseluruhan screen. Yang ni adalah application window. So application window ni adalah Windows yang ada yang kita open. Okay, contoh saya pilih ni apps. Jadi bila saya tekan share, dia akan jadi paparan utama dekat screen. So dia akan jadi paparan utama dekat screen. Okay, jadi
Kalau tengok dekat skrin saya sekarang, okay, mouse saya akan bergerak-gerak dekat folder yang saya pilih. Okay. So, jadi kalau saya pergi dekat folder, okay, so nampaknya mouse tu bergerak kan. Okay. Dan skrin ni dia akan paparkan folder lah, folder. Okay, folder ataupun aplikasi Windows yang saya pilih. Okay, dia tak keluar muka. Okay, dia tak keluar video dan sebagainya ya. Jadi kalau nak stop, kita just tekan stop sharing, dia akan kembali kepada muka kita. Okay, kalau kita nak share dekat, contoh kita buka Facebook jadi kita pergi kat bahagian Chrome tab. Okay, Chrome tab. Jadi kalau macam saya nak share tentang kandungan gambar ke video dekat page Awesome Archery contohnya, saya pilih Awesome Archery dan saya tekan share. Jadi apa yang terpapar dekat StreamYard kita ni adalah paparan orang kata apa, Facebook lah. Okay. Alright. So maknanya bila kita pilih skrin tu, kita akan kita pergi dekat Facebook kita and then kita boleh scroll, jadi bergerak-gerak lah. Okay. Jadi kita boleh buat live presentation kalau nak share kat Facebook apa kan, jadi begini. Alright. Maksudnya nanti dia akan share Facebook saja, dia tak akan share tab yang lain ya. Contoh kalau kita buka 10 benda kat skrin dekat Google Chrome, tapi yang lain tak akan dipaparkan ya, tak akan dipaparkan. Dia hanya dipaparkan apa yang kita pilih sahaja. Okay. So kita boleh tekan stop screen, dia kembali kepada muka kita. Okay. Dan features yang lain yang penting adalah invite. So kalau kita tekan saya pilih entire screen sekejap. Okay, function yang ni. Okay, ni yang powerful ni. Alright, kat bawah ni adalah dipanggil invite. Okay, so invite ni kita just klik, dia akan keluar link. Link ni lah yang sebenarnya kita bagi dekat tetamu kita. Okay, so kita bagi dekat WhatsApp ke, kita bagi dekat email ke, kita bagi dekat PM ke kan. So bila mereka tekan, mereka pun akan masuk ke dalam kita punya StreamYard punya ni lah panel ni ataupun dashboard kita ni. So kita just appear je. Kalau kita pergi dekat sini, kita tekan add dalam screen. Kalau kita tekan remove, dia akan jadi remove. Contoh macam ni, ini adalah input yang masuk dalam screen utama ni. Okay. Saya keluarkan balik muka saya tekan saya tekan balik gambar ini. Right. So remove. Okay. Kalau saya tekan remove sekali lagi, dia akan balik. Kalau saya tekan add, dia akan paparkan balik screen yang kita dah pilih untuk entire screen. Okay. So button invite ni powerful untuk kita jemput panel ataupun tetamu kita. Kita gunakan invite. Dan ingat so semua ni adalah paparan yang kita kata dia hanya ada di host ataupun orang yang create live ni. So anda boleh boleh share semua ini anda boleh gunakan function semua ini bila anda jadi host ni. Kalau anda dapat link ni, so anda tak akan ada function yang atas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni tak ada, cuma ada yang kat bawah ni saja. Right. Dan akhir sekali kat sini adalah Live Studio, kita just end kita punya broadcast ataupun kita punya recording So ni tak payah tekan lah. Okay. Kali ni saya nak pergi yang sebelah kanan ni, ada lagi features yang best. Okay, kalau anda lihat kat sini ada bahagian komen. Okay, komen ni adalah kalau kita buat live stream dekat Facebook ataupun YouTube, jadi bila orang komen dia boleh dipaparkan. Okay, so dan kita boleh pilih soalan orang yang type dekat Facebook ataupun YouTube tu, kita boleh paparkan dan dia boleh pop up. Okay, and then banner ni adalah dia ada dua function. Satu banner yang kat sini kalau lihat kat bawah ni dia scroll kan. So ini adalah ticker ataupun scroll bar. So maknanya kita just type saja
Macam ni kita simple je, just kita create banner, kita type. Okay. Okay, saya type dulu testing. Okay, testing. Okay. Lepas tu kita boleh tekan scroll across sticker. So kalau kita pilih ni, dia akan jadi scroll. Okay, scroll bar ni. Okay, kalau kita tekan tick ni, dia akan jadi scroll bar. Okay. Alright, kita dah masukkan di dalam list. And then kalau kita tekan show, okay, nampak perkataan testing tadi keluar. So, okay, dan dia jadi scroll bar punya option lah. Tapi kalau kita pergi balik bahagian ni, okay, kita tekan edit and then kita tukar kepada untick supaya dia tak nak, supaya tak jadi ticker. Kalau kita save and then kita tekan show, dia akan jadi macam ni, lower third. Okay, lower third. So maknanya dia boleh letak atau paparkan apa sahaja yang kita boleh atau apa sahaja yang kita nak kongsikan So maknanya dia jadi lower third punya bar lah kat sini So saya hide dan kalau nak padam just delete sahaja. Okay. Kalau macam ni, contoh saya tekan, saya pilih dia sebagai ticker, nampak dia tulis sticker. Kat sini dia tulis sticker dan bila saya tekan show, okay, so scroll bar akan keluar dekat bawah ni. So dia akan berjalan sepanjang kita buat live ataupun kita buat recording macam ni lah. Okay, so kalau tak nak ataupun nak tukar yang lain, just pilih ke atas. So dia akan option, okay. And then ini adalah lower third, alright, boleh pilih, just pick. Dan benda ni akan papar secara live on the spot. Kemudian yang ketiga adalah brand. So kita boleh pilih warna apa yang kita nak sepanjang kita live. Ni sebagai betapa branding, color branding lah. So kita boleh pilih dan bar ni pun kita boleh pilih kepada macam-macam setting cuma logo kat sini kita boleh masukkan logo. Logo ni adalah bahagian ni, nampak ada itik ni. Tapi sebab ini adalah free version, dia memang tetap je lah kepada logo dia. Ini dia panggil free marketing. Jadi kita guna platform dia secara percuma. So dia marketkan dia punya produk dengan cara macam ni. Dia letak logo, dia ada watermark ni lah. Jadi kalau nak remove kita kena upgrade. Nanti kita cerita pasal upgrade Dan sama juga overlay, kita boleh letak lagi logo kita di sini. Alright, dan ini adalah untuk yang upgrade version ataupun yang berbayar Dan kalau kat sini yang bawah sekali background. Kalau nak tengok background, inilah background yang belakang ni. So yang hitam ni kalau kita tengok, okay, ini yang hitam ni kita boleh tukar kepada background yang cantik sikit lah. Tapi sebab hitam ni adalah free version. Okay, free version. Alright, ini adalah function names, tak ada apa sangat. Okay, sambil kita share, nak tunjuk pun boleh, tak tunjuk pun tak ada masalah nama. So boleh setting. Okay, dan private chat ni kalau kita lihat private chat adalah untuk kita chat dengan tetamu kita sahaja So private chat ni tak ada dipaparkan bersama dengan audience. So dia adalah private chat dengan kita punya tetamu saja. Jadi kalau kita ada jemput orang, okay, so private chat dia antara dua orang ni sajalah. Contoh macam kita sebagai host nak beritahu, okay, masa tinggal 2 minit saja. Jadi kita just private chat Dan akhir sekali setting ni tak ada apa sangat, simple je. Dan dia adalah sama juga macam kita tengok dekat bahagian sini lah. Okay, sama sahaja. Okay, yang terakhir sekali adalah kita nak tengok bahagian upgrades ataupun price Saya akan share dekat screen Simyat punya ni search. Kita tengok dekat Google search. Alright, so kalau kita tengok dia punya pricing kalau kita tekan pricing, okay, berapa price yang kita perlu bayar kalau kita nak upgrade So upgrade your plan. Okay, upgrade your plan ni right. Sekejap saya share screen ni. Alright, saya stop screen. Alright, saya share screen, pergi bahagian Chrome tab dan saya pilih StreamYard plan. Okay, dia akan keluar screen ini saja. Okay, kalau lihat dekat dia punya upgrade punya plan adalah ni So ini adalah monthly punya fee, tapi total maksudnya setahun kita order dia akan jatuh $20 bukan RM20, $20 sebulan.
Tapi kalau kita subscribe untuk sebulan saja, dia jadi $25 ya untuk sebulan. Jadi kalau yang basic ataupun professional. Okey, apa beza dia? Bezanya adalah bahagian ni je, destination dengan recording hour. Alright, so yang lain sama je, yang 25 dengan 49. Yang lain sama saja. Okay, so maknanya kita boleh recording live stream kita dan dia boleh to destination. Okay, yang beza untuk 49 ni sampai 5. Okay, destination ni adalah kita boleh setkan, contoh nak keluar dekat Facebook dan YouTube sekaligus. So destination tu kita boleh setkan. Okay, kalau free version kita boleh setkan tak boleh setkan lah, satu sajalah. Okay, so StreamYard branding in your streaming limits. Okay, kalau tengok sini dia ada bagi free 20 jam saja untuk free plan dan boleh kongsi kepada 6 orang saja. Kalau kita bayar subscribe dia boleh sampai 10 orang. 10 orang maknanya dalam satu screen boleh jemput 10 orang dan kita boleh letak logo, overlay, backgrounds and then destination kita boleh set kan ya. So maknanya kat sini lebihnya kalau kita berbayar. Tapi buat masa ni pengalaman saya guna free version pun just nice ya untuk kita biasakan dulu sebelum kita booking ataupun kita order StreamYard ni. Okay, so saya rasa cukup dahulu di bahagian live stream StreamYard ini. Ianya sangat berguna lah dan saya rasa anda juga boleh manfaatkan live StreamYard ini dan boleh guna lah untuk topik apa sahaja, mana ke ataupun anything. Jadi ini sebagai perkongsian saya untuk anda sebagai YouTuber untuk archery, so boleh gunakan platform ini. Okay, saya rasa cukup setakat ini dan kalau anda nak test, anda klik di bahagian description, anda klik dan terus pergi dekat StreamYard. Okay, jumpa lagi, bye-bye.